Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Berita panas, berita gempak sahabat-sahabat semua. Apabila pemuda PAS ya selepas beliau maki hamun kepimpinan negara, lalu disiasat, mereka pula mendakwah, mereka teraniaya. Inilah yang sedang berlaku sahabat semua ya kepada pimpinan-pimpinan PAS, tidak kira pemudanya, lebay-lebaynya, ustaznya, ustazanya, ularmaknya. Mereka menganggap hanya mereka yang benar. Mereka semua apa yang mereka buat itu betul. Tapi orang lain semua salah, semua haram dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sehingga pemuda PAS ini menganggap ya dirinya teraniaya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini yang mana pemuda PAS dakwah teraniaya kerana disiasat dan ada beza ya kritik dengan maki hamun. Mereka mungkin sangat bodoh ya. Mereka tak tahu sebenar maksud ataupun perbedaan antara mengkritik dengan maki hamun. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, mari saya bacakan kenyataan media ini ya, yang sepetik daripada Harapan Daily. Pemerhati politik Najib Bakar mengingatkan ada beza antara kritik dengan maki ya ketika memberi reaksi terhadap bebelan Ketua Penerangan Pemuda PAS Gombak Sufi Kamari. Berikut pendapat Najib yang turut mempersoal seruan Sufi supaya menteri mesti bertindak. Ada orang WhatsApp saya si Sufi ini kemarin ini membebel, tersembur ayat T aku kehare katanya. Bakata Ahmad Nisfu, apa yang kau merepek ni syaitan. Jadi dia kononnya teraniaya kena siasat dengan polis sebab konten dia kes pelajar Tafiz datang konsert Kepci. Dia kata dia mengkritik tindakan PMX ada di majlis yang sama. Oh, itu bukan kritik, itu maki, kata siapa ni? Najib Bakar. Dan hang tweet maki hamun PMX yang cuma jadi jemputan di masjid itu. Takkanlah PMX yang nak tentukan siapa yang dijemput, siapa yang buat persembahan. Jadi mari kita lihat sebenarnya sahabat semua, apakah yang dikatakan oleh pemimpin pemuda daripada PAS ini yang mengatakan beliau hanya mengkritik. Adakah kritikannya itu ya bagi beliau maki hamun itu sebagai sebuah kritikan? Ini dia. Bahasa budak-budak Twitter, sebab tu anak muda takkan sekompe sebab budaya curut disebati. Ini sebelum PRN ya. Delusional ke bang, aku bukan kelahiran Selangor tapi membesar di Selangor. Banyak benefit dan bantuan aku dapat selama aku belajar daripada sekolah sampai masuk universiti. Ya, ini menjawab seorang warga maya menjawab kepada makian ya yang dibuat oleh Sufi Kamari ini. Dan satu lagi, babi dia kalau di kandang tak kacau sesiapa, tak normalisasi kebabian babi kepada binatang yang lain, takkan bekas bandar yang nak normalisasi maksiat kepada anak muda. Memang babi, baiklah babi di kandang katanya. Jadi sahabat semua, kalau anda lihat kenyataan daripada pemuda PAS di Gombak ini, adakah ini dianggap sebagai satu kritikan seperti mana yang dinyatakannya? Bagi pandangan saya, kalau saya sendiri melihat sahabat semua, ini bukan satu kritikan. Ini bahasa kesat, bahasa sampah, bahasa maki hamun sahabat-sahabat semua dengan membuat kenyataan-kenyataan membandingkan babi dan sebagainya sahabat semua. Ini bukan satu kritikan, tapi ini adalah satu kenyataan daripada pemuda PAS, Parti Islam se-Malaysia, yang tidak menjaga jari jemari mereka, fikiran mereka, sehingga membuat maki hamun seperti ini sahabat-sahabat semua, membuat tuduhan seperti ini yang mungkin yang dikatakannya itu babi PMX, tapi sebenarnya bagi saya beliau itu adalah babi hutan dan sebagainya. Jadi lainlah kalau konsep anjuran parti politik macam PN masa PRN Johor dulu, siap ada perempuan seksi buat persembahan. Ini antara kenyataan ya, gambar yang diberikan oleh Najib Bakar ini membalas makian daripada pemimpin pemuda PAS Gombak ini. Dan katanya lagi, zaman Madan ini hang dulu pun pernah repot aku pun pernah panggil soal siasat, benda tu biasalah proses siasatan. Hujung-hujung video ayat si Sufi ini katanya minta supaya bangkit dan bangunlah rakyat, inilah masanya. Tak boleh biarkan kawan-kawan, perkara ini mesti buat sesuatu. Menteri mesti bertindak, mesti bercakap. Jangan bohong, jangan berdiam diri, mesti bertindak sekarang juga. Ini antara kenyataan.
Wakrai daripada Sufi Kamarisiot. Hampa rasa meremang bulu roma, kata Najib Bakar ini. Tapi apa yang dia cakap ni memang tak ada poin jelas, bersepa-sepa. Dah tiba-tiba nak suruh menteri bertindak apa? Hailah Sufi, kelakar lah lawak, kata komen ya daripada Najib Bakar. Dan bagi saya sendiri, sahabat semua, kenyataan yang mereka buat ini hanyalah menghasut ya, untuk membenci pemimpin-pemimpin kerajaan, sedangkan mereka sendiri pun tidak tahu apa sebenarnya yang mereka mau perjuangkan. Mereka cuma menghasut, menimbulkan kebencian, menyemai kebencian dan sebagainya. Itu mungkin yang mereka cuba lakukan, sahabat semua. Itu pandangan saya lah. Bagaimana pandangan anda, sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda setuju atau tidak? Dan dengan itu, sebelum saya akhiri, satu lagi berita yang menggempakan kita, yang mana dikatakan SPRM menahan 3 penjawat awam. Seorang bekas penjawat awam terima rasuah RM500,000. Separuh juta, sahabat-sahabat semua. Hebat. Jadi hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 3 penjawat awam dan seorang bekas penjawat awam kerana dipercaya menerima rasuah secara bulanan sehingga RM500,000 daripada premis perniagaan haram di ibu pejabat. Sumber SPRM memaklumkan 3 suspek melibatkan timbalan pengarah dan anggota pihak berkuasa tempatan serta anggota agensi penguatkuasa itu direman 7 hari sehingga 14 Jun. Manakala seorang suspek lagi merupakan bekas anggota agensi penguatkuasa direman selama 5 hari sehingga 12 Jun ini. Jadi menurut sumber perintah reman terhadap kesemua suspek laki berusia 30 ke 40-an dikeluarkan Magistrate Syaril Farhana Ruslan selepas permohonan dibuat SPRM di Ibu Pejabat Daerah IPD Damwangi. Suspek utama yang merupakan timbalan pengarah PBT dipercaya menerima wang rasuah secara bulanan antara 100 ke 500 ribu ringgit sejak beberapa bulan lalu daripada premis yang menjalankan kegiatan rumah urut dan hiburan selain premis tanpa lisensa. Wang rasuah itu bagi membelikan premis perniagaan haram berkenaan beroperasi tanpa dikenakan tindakan penguatkuasaan. Susulan tangkapan ke atas suspek utama, SPRM kemudian menahan 3 lagi individu lain kerana dipercaya turut menerima suapan dan berperanan sebagai orang tengah bagi mengagikan wang rasuah kepada beberapa anggota penguatkuasa PBT, katanya kepada bernama hari ini. Menurut sumber lagi, menerusi tangkapan itu, SPRM turut menyita wang tunai lebih RM200,000 selain barangan kemas dan 28 keping wafer emas yang belum dikenal pasti anggaran nilai dan berat. Beliau berkata kesemua suspek ditahan di beberapa lokasi sekitar Ibu Negara dalam operasi yang diadakan semalam. Jadi sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Fauzi Husin, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap kesemua suspek berkenaan. Beliau berkata siasatan disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurangan E dan Seksyen 16 dalam kurangan E Akta SPRM 2009. Jadi ramai yang mengatakan kenapa begitu banyak ya terbongkar kes-kes rasuah, penyelewengan dan sebagainya, kerana seperti yang diarahkan oleh Perdana Menteri ya, untuk membendung korupsi rasuah ini dihentikan. Jadi kerana itu banyak perkara rasuah-rasuah penyelewengan itu dapat dibongkarkan. Ketimbang dengan kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, ya mereka seakan-akan membutakan mata dan tidak mau menggalakkan ataupun menguatkuasakan penyiasatan untuk membongkar segala penyelewengan rasuah dan sebagainya. Kerana itu kita tidak nampak ya apa-apa bentuk korupsi, rasuah, penyelewengan dibongkarkan. Jadi inilah bezanya, sahabat semua, kerajaan yang serius menangani isu korupsi, kerana kita tahu isu korupsi, penyelewengan, ketirisan ini merugikan negara kita. Ya, wang negara sepatutnya dibayar itu dan ini, ketirisan, rasuah dan sebagainya, ini merugikan bukan saja negara sebenarnya tapi rakyat juga. Kerana wang ini ya boleh sebenarnya digunakan pakai untuk pembangunan, ekonomi, ya, untuk membantu, untuk subsidi dan sebagainya. Itu pandangan saya semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.